Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah Mekah Madinah siri kelima. Kita sambung sejarah ringkas Kaabah. Binaan ke-9, maksudnya renovate bukan bina lah. Renovate yang Nabi Ibrahim buat dahulu. Apabila berlaku banjir besar tahun 591 Masihi. Mana zaman moden dah, zaman dah ke belakang dah. 591 Masihi. Jadi ketika itu berlaku satu banjir besar yang menyebabkan Kaabah rosak. Rosak lah, mana perlu buat semula. Jadi Quraisy yang memerintah Mekah pada masa itu, mereka bermesyuarat untuk nak buat renovation, nak baiki semula. Jadi macam mana mereka pun perlu barang-barang seperti kayu apa semua. Kebetulan masa itu berlaku ribut besar di Jeddah sana, di mana kapal seorang saudagar Rom pecah, dan saudagar itu pun tak mau nak meneruskan pelayaran dia sebab pecah teruk, dan dia pun tak mau dah, dia nak berhenti dah daripada belayar. Jadi kaum Quraisy ni pergilah, ketua mereka Walid bin Mughirah pergi beli kayu-kayu untuk nak buat bumbung Kaabah. Jumpalah nama Bakum, dia punya nahkoda tu, tukang kayu tu. Apabila mereka dah beli barang apa semua, mereka nak renovate Kaabah tu, mereka tak berani. Mereka tak berani sebab mereka pernah melihat bagaimana Allah balakan tentera Abrahah. Ketika Abrahah nak meruntuhkan Kaabah, mereka melihat sendiri burung-burung ababil menyerang tentera Abrahah, tentera bergajah pada masa itu. Jadi mereka tak beranilah nak runtuh Kaabah. Takut Allah Ta'ala murka, Allah timpa bala ke atas mereka. Maka Walid bin Mughirah, ketua masa tu, dia ambil risiko. Dia kata, aku akan mulakan, kalau aku meninggal ataupun aku ditimpa bala malam ni, kamu semua jangan meruntuhkan Kaabah. Tetapi jika aku sihat, kita teruskan projek kita ini. Kemudian pagi esok, mereka dapati Walid bin Mughirah sihat, lalu mereka pun meneruskan projek mereka, membaiki Kaabah di atas tapak yang dibina oleh Nabi Ibrahim dahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka renovate itu mereka buat dengan harta yang halal. Walid bin Mughirah kata, jangan siapa-siapa menderma nak buat renovation ini daripada duit haram. Jadi duit pelacuran, duit judi, tenung nasib, dia tak mau, dia kata. Jadi pelacuran tentulah haram. Judi pada masa itu pun haram. Tenung nasib pun haram. Tapi mereka buat juga sebab masyarakat yang jahiliah ini, yang lupa kepada Tuhan, mereka tak kira yang halal yang haram, mereka jadi rezeki mereka saja. Tetapi bila mereka nak buat Kaabah, mereka tak terima duit daripada duit yang haram. Oleh itu, mereka tak cukuplah duit. Bila tak cukup duit nak bina Kaabah, tak mengikut hak tapak Nabi Ibrahim tu, tak cukup. Maka mereka buatlah macam yang ada sekarang lah, yang kita duk tengok ni. Dan mereka hak lebih tu, mereka buat tempat hijit Ismail tu dalam bentuk C. C. Pasal apa? Duit tak cukup. Jadi hijit Ismail tu, macam yang anak pernah tunjuk tu, dia Kaabah. Jadi kita tawaf kena keluar daripada hijit Ismail, tak boleh masuk. Kalau kita masuk, mana kita tawaf dalam Kaabah. Tapi boleh sembahyang. Jadi siapa yang sembahyang dalam Haji Ismail, maka dia seolah-olah sembahyang dalam Kaabah.
Ini cerita ni Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, bagi tahu pada Nabi, saya teringin nak sembahyang dalam Kaabah. Maka Rasulullah bawa ke mayang dalam haji sembahyang, dan Rasulullah kata, sembahyang di sini bermakna kamu telah sembahyang dalam Kaabah. Nak menghadap ke mana? Menghadap ke Kaabah lah. Menghadap ke mana apa tak, asalkan dalam menghadap ada Kaabah lah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apabila apabila Quraisy telah selesai membina Kaabah itu, mereka nak meletakkan Hajar Aswad. Ketika nak meletakkan Hajar Aswad itu, batu hitam itu, mereka berkelahi sehingga hampir nak membunuh. Kerana mereka lah yang paling layak, kata mereka, kata ketua-ketua kabilah dah. Maka seorang daripada mereka bernama Huzaifah. Itu tempat yang tanah merah tu, tempat Hajar Aswad lah. Jadi Huzaifah bin Mughirah, dia cadang, kita kena lantik hakim. Siapa yang masuk awal ke Masjidil Haram ini, kita lantik dia jadi hakim untuk memutuskan siapakah yang layak meletakkan Hajar Aswad. Tiba-tiba Nabi masuk, ada riwayat kata Nabi bersubuh tu, di tengah-tengah malam, hampir waktu sahur itu, Nabi masuk melalui pintu 26. Ini kita akan cerita untuk yang akan datang. Pintu 26, iaitu di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah, kalau kita menghadap Bukit Marwah, paling kanan sekali, itulah pintu 26. Di situlah Nabi masuk. Jadi Nabi masa tu berumur 32 tahun, tahun hijrah. Umur 32 tahun, telah dilantik menjadi hakim untuk memutuskan siapakah yang layak untuk meletakkan Hajarul Aswad. Jadi Nabi buat keputusan, Nabi hampak serban dia. Maknanya Nabi pakai serban lah kan. Masa ni Nabi belum lagi dilantik menjadi Rasul. Rasulullah dilantik menjadi Rasul umur 40. Ni baru umur 31 ataupun 32 kan. Jadi Nabi letak serban dia, dan dia letakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah. Kemudian dia kata ketua-ketua kabilah angkat, pakat angkat ramai-ramai kain, dengan kain serban tu, Hajarul Aswad duduk di tengah, angkat. Bila sampai ke tempat Hajarul Aswad, maka Rasulullah sendiri yang ambil Hajarul Aswad itu meletakkan di dinding Kaabah. Itulah Allah Ta'ala muliakan Nabi. Nabi yang meletakkan Hajarul Aswad. Hak asal dulu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sekarang Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi belum lagi dilantik menjadi Nabi. Jadi Hajarul Aswad itu diletakkan di situ oleh Rasulullah SAW. Jadi sekian untuk kali ini tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan sambung siri ke-6. Masih lagi di bawah tajuk Sejarah Ringkas Kaabah.